نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sambung berkenaan dengan tajuk An-Nifaqul Akbar dah, sifat munafik dah. Baru ni kita baca 9 sifat ataupun ciri-ciri orang munafik, yang mana 9 perkara ni merupakan amalan kufur yang dilakukan oleh orang munafik dah. Antaranya yang terakhir kita baca baru ni, iaitu ciri-ciri mereka ialah mereka suka memuji orang kafir dah. Dan memuji ahli fikir dan menyebarkan fikrah-fikrah ataupun ideologi orang kafir dah. Mereka kagum dengan fikrah orang kafir dah. Itu antara ciri-ciri mereka lah. Begitu juga mereka ni sebaliknya mencaci ataupun memburuk-burukkan, merendah-rendahkan alim ulama, pendakwah-pendakwah, pejuang-pejuang agama, dan mereka mempelekehkan dah dan mempersenda-sendakan alim ulama ni. Fayaskharuna minhum, dah sakhirallahu minhum. Mereka mempersenda-sendakan sahabat-sahabat Nabi dah. Antaranya juga ialah mereka melahirkan rasa gembira apabila orang kafir mendapat kemenangan, dan gembira kerana kekalahan orang Islam dah. Itu jelaslah ciri-ciri ataupun sifat-sifat kufur orang munafik dah. Okey, pagi ni pula sambungan dia nya berbahasa yang ketiga, sifatul munafikin. Saat ni perbuatan kufur dah, ni sifat-sifat dah. Ciri-ciri orang munafik macam mana dah? Macam mana kita boleh kenali orang munafik? Dia tujuan ulama buat mari tajuk nifak ni supaya kita kenal dan kita menghindari lah. Itu tujuan dia lah. Sebab munafik ni, nifak ni merupakan dosa besar dah, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena menjauhi sifat-sifat ni. Dan kalau kita tengok ada sifat ni pada diri kita, ada ataupun pada anak buah kita, kita cuba buang dan cuba hapuskan. Kata dia, lil munafiqina sifatun kathiratun jiddan zakaraha Rabbuna jalla wa ala fi kitabihi wa zakara ba'daha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sunanihi. Banyak sifat-sifat orang munafik yang disebutkan oleh Tuhan kita dalam kitabnya Al-Quran, dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, dalam hadis-hadisnya. Banyak sekali lah. Jadi dalam Quran ni bukan saja Tuhan sebut sifat orang kafir, orang kufur, orang mukmin, bahkan Tuhan juga sebut sifat orang munafik dah. Dan kita kena ingat bahawasanya sifat orang munafik ni didedahkan dalam ayat-ayat yang diturunkan di Madinah dah. Sebab di Mekah ni tidak ada kecuali kufur dengan iman sahaja dah. Di Madinah barulah timbul kumpulan yang ketiga, iaitu munafik. Wa min abraziha, antara ciri-ciri yang utamanya, yang paling jelasnya, iaitu qillatut ta'at wat tasaqul wal kasal inda ada'il wajibat al ibadah wajibah. Sedikit mereka melakukan kepatuhan, berat dan malah ketika melaksanakan ibadat yang wajib. Ini ciri-ciri yang pertama. Pertama, sedikit mereka melakukan ketaatan. Yang keduanya, mereka ni berat dan payah nak melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Sembah yang berjemaah pun berat. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah, sedangkan Allah akan membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila salah, bila mereka bangun nak semaya, maka mereka bangun dalam keadaan malas, berat. Mereka hanya buat nak menunjuk-nunjuk kepada manusia sahaja.
wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak ada dalam hati mereka mengingati dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ni tu sebut mereka malah untuk bangun melakukan solat dah. Kalau semaya pun semaya dia malah dah, terpaksa dah. Kalau buat pun kerana takut kat orang, malu kat orang. Tu sahaja dah. Sedangkan jiwa mereka, hati mereka kosong daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dah. Ni kalau ada sifat ni pada kita, kita kena cuba hindarilah dah. Bangun pagi letih dah. Kita pun heran bangun pagi letih. Sepatutnya bangun pagi ni kita sihat, cergah lah. Sebab semalam dah tidur dah, tidur cah bateri dah. Sepatutnya bangun pagi ni sihat lah. Tapi bangun ni letih tak lagi masjid semai rumah dah. Tidur dulu dah. Jadi malah, jadi sifat main malah dah. Ni mungkinlah wallahu a'lam, mungkin kerana kita sendiri, hati kita sendiri tu memang malas dah awal-awal lagi, ataupun kerana kita tak berzikir waktu tidur, waktu bangun tidur dah. Dia tak ada niat kita untuk mendapatkan pahala dah, yang menyebabkan kita malas untuk melakukan ibadat. Orang ramah lah dah. Nak kira berapa peratus bangun mai masjid ni, berapa peratus? Tak sampai 10% pun dah. Kau lain kat semaya kau tak tahulah dah. Semaya lewat kau. Antara kaki bawah dah, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebut, dan Nabi SAW Nabi bersabda, sesungguhnya inna athqala salatin al munafiqi salatul isya. Sembahyang yang paling berat ke atas orang munafik dan sembahyang isyak dengan sembahyang subuh dah. Jika sekiranya mereka tahu pahala dan kelebihan yang ada pada sembahyang isyak dan sembahyang subuh berjemaah masjid ni, mereka akan datang walaupun dalam keadaan merakak dah. Walaqad hamamtu an amura bis salat fatuqam. Nabi kata, aku berhasrat, aku nak suruh bahawa dia orang qomat semaya, orang yang imam, aku nak pergi bakar rumah orang terus semaya jemaah dah. Jadi hadis ni Nabi sebut macam mana orang munafik ni, kalau mereka tahu mereka akan dapat habuan dah. Lepas kuliah subuh mana ada jamuan dak. Pakat mari belaka. Mu tak ada jamuan kat pakat dak lah. Ada kuliah tak mari dak. Jadi kalau ada jamuan, kalau ada makanan pas mari subuh, mesti mari dah. Dak. Dia terlepas. Jadi orang munafik ni kalau ada habuan dunia, dia sungguh benar dah. Tapi kalau tidak ada habuan dunia, dia tak sungguh dah. Itu yang pertama dia, sedikit melakukan ketaatan dan berat malah melakukan ibadat yang wajib. Yang kedua dah, al-jubnu wa syiddatul khawfi wal halak. Wa hadhihi sifatu min ahamil asbab allati ja'alathum yukhfuna kufrahum wa yuzhiruna al-islam. Li'annahum yakhafuna min qatli wa min an tuslaba amwaluhum li kufrihim. Wa laysa indahum syaja'atun fayuqatiluna ma'al kuffar. Okey, yang seterusnya, yang kedua dah, sifat bacul, terlalu penakut dan gelisah dah. Ini sifat orang munafik juga dah. Sifat ni sifat yang paling utama sekali yang menyebabkan mereka menyembunyikan kekufuran dah. Dan mereka berpura-pura menzahirkan Islam dah. Inilah apa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Mereka ni terlalu penakut, bacul dan gelisah, yang menyebabkan mereka menyembunyikan kekufuran mereka, menzahirkan Islam mereka dah. Sebab apa? Sebab mereka buat gini tujuannya mereka takut daripada dibunuh oleh Nabi dan para sahabat dah. Dan mereka takut harta benda mereka akan dirampas dah kerana mereka kufur dah. Dan langsung tidak ada keberanian, sifat keberanian pada mereka ketika perang dah. Sebab itulah mereka memilih untuk menjadi orang munafik dah. Ini antara ciri utama orang munafik. Kih kerana mereka penakut, kih mereka bacul, kih mereka gelisah, yang menyebabkan mereka jadi munafik dah. Zaman Nabi gitulah. Sebab tu kita tengok zaman Nabi ni dua golongan lah hak jadi gini ni. Pertamanya orang Yahudi. Orang Yahudi yang tinggal di Madinah dah, dia takut apa dia, kalau mereka tak masuk Islam, mereka akan dihalau dah. Mereka masuk Islam.
Yang keduanya al-a'rab, orang Arab Badui di sekitar Madinah. Bila mereka ni takut harta mereka dirampas, takut semua sekali, maka mereka pun masuk Islam. Tapi dalam masa yang sama masih ada sifat munafik dalam hati mereka, pura-pura saja. Firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 4, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Dan apabila kamu melihat mereka, kamu kagum terhadap tubuh badan mereka, dengan pakaiannya, dengan penampilan mereka nya, seolah-olah seorang mukmin, pakar mukmin, seorang yang mukmin mukhlis lah, yang ikhlas kepada Tuhan. Tubuh badan mereka tu, penampilan mereka tu. Tapi wa iyaqulu tasma' liqaulihim, bila kamu bercakap, kamu akan dengar perkataan mereka, wahai Muhammad. Wa iyaqulu, kalau mereka berkata-kata, kamu akan mendengar kata-kata mereka. Ni pandai kecek orang munafik ni, pandai kecek. Gini lah, pandai kecek dah. Ka'annahum khusyubun musannadah, tapi mereka ni seolah-olah kayu yang disandarkan. Kita buat rumah ke kayu lebih, kita tandar di dinding ni, engkau tak nak guna, akhirnya pakai buruk gitulah, pakai belok gitu dah. Nak ayatnya orang munafik ni nampak ya comelnya, tapi tak pakai mana, tak pakai apa, tak nak guna. Barang comel tapi tak nak guna. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Sifat yang ketiga, yahsabuna kulla sayhatin, mereka menganggap setiap panggilan itu ditujukan kepada mereka. Bila gagal sikit kak, kejutlah dia. Dia kejut, takutlah. Takut-takut ada panggilan jihad. Takut-takut ada musuh nak mari perang, mana sekali mereka takut nak mati dah. Ini sikap orang munafik dah. Mereka takut pada kematian, dia sangat gerung pada seruan jihad dah. Tuhan kata humul aduhu fahdharhum, mereka dah sebenar-benarnya musuh dah. Mereka dah sebenar-benarnya musuh kamu, wahai sahabat-sahabat Nabi dah. Fahdharhum, maka hendaklah kamu berwaspada dah. Qatalahumullahu anna yufakun, Allah perangi mereka, bagaimanakah boleh mereka dipalingkan. Dalam ayat ni kita tengok sifat orang munafik ni. Yang pertama sekali, orang munafik ni dia pandai penampilan dia, dia menzahirkan Islam dia depan Rasulullah. Sebab tu orang munafik dalam majlis ilmu pun dia duduk dekat dengan Nabi. Sampai Abu Bakar, Umar nak masuk pun dia sekat, tak bagi masuk sekat. Semaya jemaah duduk belakang Nabi juga. Gapa-gapa pun dia mula-mula sekali dengan Nabi SAW. Tapi sebenarnya dia bersifat munafik dan berpura-pura. Yang kedua je ayat ni Tuhan sebut orang munafik ni mereka takut kepada seruan jihad. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. So maksud dia, yang keduanya maksud dia bila turun ayat Quran tegur mereka, memberi ancaman, maka mereka berasa tu ayat Quran tu kena kepada mereka, ditujukan kepada mereka. Macam pepatah Melayu lah, orang makan cili dia lah pedahnya. Jadi orang munafik ni oleh kerana sifat dia gitu, dia turun ayat Quran hak tegur dia berasa kena ke dia lah. Kena sungguh lah. Jadi ni sifat-sifat mereka yang menyebabkan mereka jadi mendorong mereka jadi munafik dah. Fahum li syiddati khaufihim kullama sami'u sayahan zannuhu sayahan nadhiri min aduwin. Oleh kerana mereka ni selalu penakut, setiap kali ada panggilan, ada seruan, maka mereka menganggap itulah seruan untuk mengajak mereka berjihad melawan musuh dah. Jadi tujukan kepada mereka dah. Firman Allah dalam surah Bara'ah ayat 56, 57, wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun. Dan mereka itu bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya mereka benar-benar di kalangan kamu. Orang munafik ni pandai kecek dah, sumpah lah. Wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Tuhan kata sebenarnya mereka bukan di kalangan kamu, tetapi mereka ni golongan yang amat penakut Yafraqun, al-faraq ni penakut Macam mana penakut tu?
Maksudnya mereka tak layak untuk menyertai kamu dalam medan jihad, dalam peperangan dah. Dua rumah sudahlah mereka tu dah. Sebab mereka ni penakut. Kalau mereka pergi perang pun mereka buat rusak saja dah. Tu tentera-tentera Islam dah. Lau yajiduna malja'an aw magharat. Jika sekiranya mereka mendapati dalam peperangan itu tempat perlindungan ataupun gua-gua ataupun lubang-lubang mana dah, lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Nescaya mereka akan berunggar lari masuk lubang sana, dalam gua sana, dalam benteng sana dah. Ini sifat orang munafik. Mereka lah mula-mula sekali lari dari bandar-bandar perang dah. Bahkan dalam peperangan Nabi pun banyak kali dah orang munafik ni tarik diri dah. Dalam perang Uhud dah, dalam perang Ahzab. Boleh kata banyaklah peperangan yang mereka ni tarik diri. Dalam peperangan Tabuk dah, mereka tarik diri daripada menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Jadi inilah sikap mereka yang penakut, yang pura-pura, yang akhirnya boleh melemahkan juga apa dia semangat kaum muslimin dah. Okey, mereka bersifat dengan sifat penakut jika sekiranya dalam peperangan itu ada benteng, dia hisnan, benteng ataupun gua, kahfan, gua dah, ataupun mereka ada lubang dalam tanah, mereka akan masuk untuk bersembunyi dah. Mereka akan pergi dengan segera, dia bersembunyi dalam gua sebut, lubang sebut dah. Ini sifat orang munafik dah. Dia sifat orang munafik ni lebih kurang sama lah dengan sifat orang kafir dah. Tuhan sebut sifat orang musyrikin, sifat orang musyrikin, orang kafir ni memang penakut juga dalam peperangan dah. Orang munafik pun serupa, penakut juga. Jadi hak berani-berani ni orang Islam lah berani. Sebab orang Islam dia yakin dengan qada Tuhan, dengan kuasa Tuhan, yakin mati-mati ajar-ajar ni Tuhan tetaplah kedah dah. Tak pergi perang mati, pergi perang mati juga, suruh tolong dia dah. Jadi sifat beraninya Tuhan hanya beri pada orang mukmin sahaja dah. Orang mukmin hak benar iman mereka dah. Dia sifat berani ni boleh didik sebenarnya dah. Boleh didik, boleh kita ajar dah. Kalau kita tak biasa dah, tengok berdiri pun takut dah, tengok beru pun takut dah. Tu memang biasa sifat kita. Tapi bila dia ajar, suruh pegang, suruh tembak, suruh guna dah, berani. Nah, mula-mula tembak sekali terkejut dah, takut dah. Tapi dah biasa, tak apa lah dah. Jadi sebenarnya sifat penakut ni boleh dibuang dah. Memang sifat ni sifat semula jadi, tapi boleh dibuang, boleh dididik lah, boleh kita kurangkan sifat dah. Jadi sebab itulah Rasulullah mendidik para sahabat berjuang, perang dah, berdakwah semua sekali, yang menyebabkan sifat keberanian mereka bertambah dah. Ini sifat orang mukmin sebenar dah. Keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya yang ketiga dah, sifat orang munafik juga iaitu as-safah dah, kebodohan dah. Ini juga sifat orang munafik dah. Orang munafik ni sebenarnya orang yang bodoh dah. Macam mana bodoh mereka? Tengok. Wa dha'fut tafkir, dia lemah akal fikiran mereka, dia lemah nak berfikir dah. Wa qillatul aqli, sedikit apa dia fikiran mereka dah. Dangkal fikiran mereka, bersifat bodoh dah. Dia sedikit akal fikiran dah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 13 dah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila ditegur, dia dikata, dinasihatkan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana berimannya manusia-manusia lain dah. Amanan nas tu manusia di situ, sama ada kamu berimanlah sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang ikhlas tu, berimanlah macam mereka dah. Jangan kamu beriman macam iman orang munafik dah. Bila orang nasihatkan mereka dah, itu maksud an-nas. An-nas maksudnya sahabat-sahabat Nabi yang ikhlas dah. Ataupun an-nas ni maksud dia ialah manusia ramai-ramai lah. Berimanlah kamu macam manusia ramai-ramai. Apa buat peliknya dah. Orang pergi maya masjid, mu tak pergi semaya masjid dah. Orang pergi perang, mu tak pergi perang. Beriman macam ramai-ramai orang dah. Orang hak Nabi suruh kepada dia mereka buat dah. Jadi amanan nas beriman macam orang ramai-ramai dah.
Maka mereka menjawab, anu'minu kama amana sufaha. Adakah patut kami beriman sebagaimana berimannya orang yang bodoh dah? Jadi mereka menganggap sahabat-sahabat Nabi hok ikhlas perang dengan Nabi, hok berjuang dengan Nabi, hok semai jemuah dengan Nabi, hok dengar majlis ilmu dengan Nabi, dah. Hok bersahabat baik dengan Nabi, mereka anggap sahabat-sahabat ni bodoh dah. Sebab dia orang munafik dah. Jadi mana-mana orang yang memperbodohkan, yang mengatakan sahabat ni bodoh, orang munafik dia tu. Dah. Kalau dia cela lebih lagi, kau dia tu munafik dah. Jadi mana-mana golongan yang memperbodohkan para sahabat, yang menganggap sahabat ni tak cerdik, maka mereka sebenarnya orang tu munafik dah. Orang yang munafik. Sebab apa mereka kata sahabat ni bodoh dah? Sebab dia kata sahabat-sahabat ni sanggup tinggal rumah, tinggal keluarga, dak pergi keluar pada pasir panas ceceh, dak pergi berdepan dengan musuh dah, pergi perang gogeng-gogeng, dak mati-mati ke diri, cedera-cedera ke diri dah. Mereka sanggup ikut apa sahaja Nabi Muhammad SAW arahkan dah. Dah. Mereka sanggup infakkan harta benda mereka. Jadi bagi orang munafik ni satu kerugian bagi mereka. Apa kita nak korbankan nyawa kita? Apa kita nak habiskan harta benda kita? Apa kita tidak hidup dengan keluarga kita ni? Itu bagi penilaian segi orang munafik lah. Mereka menilai perjuangan Islam ni benda yang merugikan dah. Sebab tu mereka menganggap sahabat-sahabat awal ni kerja yang bodoh. Dah. Kalau orang tak memikir agama memang anggap bodoh dah. Tetapi inilah sebenarnya nak buktikan iman kita kepada Rasulullah, pada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Tu yang kata sebenarnya siapa dia bodoh ni dah. Ala innahum humus sufaha'u. Ingatlah sebenarnya mereka lah golongan-golongan yang bodoh dah. Mereka lah as-safih yang bodoh sebenarnya dah. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Orang munafik dia bodoh, dia tak tahu dia bodoh dah. Dua kali bodoh lah, dia panggil jahil murakkab, dia panggil dah. Jahil murakkab ni dia jahil sekali, dia tak tahu dia jahil dah. Tu bahaya. Okey, macam mana kebodohan orang munafik dah? Macam mana kebodohan orang munafik? Okey, yang pertama dah. Kebodohan orang munafik ni yang pertama, isaruhum ad-dunya al-faniyah al-akhirah. Wa hirsuhum ala hutamid dunya akthar min harsihim ala ta'atillah. Allati hiya sabab li sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Yang pertama, kebodohan orang munafik ni nampak dah jelas, iaitu yang pertama mereka mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Mereka mengutamakan dunia daripada akhirat. Dan mereka tamak dan nak sangat-sangat kepada habuan dunia lebih daripada mereka bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau mereka nak buat ibadat pun tak saya habis biti lah. Pergi Mekah tak boleh habis biti banyak dah. Buat haji ke dah, nak sembelih binatang korban ke habis biti ya. Tak salah dah. Jadi mereka bila nak buat ibadat mereka fikirlah dulu. Nak buat kebaikan mereka fikirlah lebih biti habis dah. Jadi sebab apa? Sebab mereka lebih utamakan, lebih sayang ke dunia daripada akhirat lagi dah. Li sa'adatihim, mereka lebih bersungguh-sungguh dan tamak kepada kehidupan dunia lebih daripada mereka bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, yang mana menjadi sebab kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita heran ni sifat ni sifat ni ada pada orang Islam ni. Dah. Sedangkan orang bukan Islam ni dia sanggup habis pitih untuk agama dia. Dah. Kau ketik dia tak cak dia dah. Habis pitih banyak, takut dia semua sekali dah. Orang Islam dia dah yakin dah dengan akhirat, pahala sama sekali. Saya. Orang bukan Islam dia infak banyak dah. Orang Kristian gereja dia infak ke gereja dia banyak dah. Puluh-puluh ribu atau 100 ribu dah. Tapi orang Islam ni sendiri hak beri medah dengan Quran, hak beri medah dengan akhirat, sebaliknya dah, sikap sebaliknya dah. Sedangkan agama lain hak salah tu, mereka infak pula dah. Mereka korban pula. Ni masalah dah. Jadi mengutamakan dunia daripada lebih daripada akhirat ni sifat orang munafik dah. Ini tanda kebodohan mereka dah. Dalilnya dari hadis sahih Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala fi sya'nil munafiqin alladzina yatakhallafuna an salat jamaah. Nabi bercakap, Nabi sebut berkenaan dengan orang munafik yang tak semaya jemaah, semaya subuh dengan semaya isya kan? Hadis-hadis kan? Nabi sebut law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu azman saminan aw marmataini hasanataini la syahidal isya'a wal fajra. Nabi kata jika sekiranya salah seorang yang mereka tahu lepas maya subuh, lepas maya isya ni
mereka akan dapat tulang dah. Tulang giabok dah. Tulang ke ataupun daging ke, mereka akan dapat, nescaya mereka akan hadir sembahyang Isya dan sembahyang subuh dah. Kita istihad di masjid. Mana-mana orang sembahyang Jumaat Isya dan subuh pagi esok, kita akan bagi daging lah sekali sore dah. Pakat mari belaka. Tak penuh masjid. Tak bel lagi penuh dah masjid dah. Sebab apa? Sebab takut abdal habis dah. Sebab apa? Sebab orang munafik ni mereka lebih napuk kepada habuai dunia dah. Nabi sebut gitu dah. Fahum mu'riduna amma fihi najatuhum harisuna ala ma la yastafidun minhu ila al-yasir. Sedangkan mereka berpaling daripada perkara yang boleh menyelamatkan mereka. Sembahyang subuh, sembahyang Isya yang boleh menyelamatkan mereka, mereka tak mari. Tapi dapat habuai dunia, mereka mari pula dah. Faedah sedikit mereka mari dah. Jadi mereka lebih utama ke habuai sedikit, habuai dunia sedikit lebih daripada perkara yang boleh menyelamatkan akhirat mereka dan dunia mereka dah. Wa sayatrukunahu khalfa zuhurihim wa la yughni anhum min azabillahi syai'a. Sedangkan habuai sedikit itu mereka ketinggal di belakang mereka dan sedikit pun tak boleh menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Tapi mereka lebih mengutamakan hak sedikit daripada hak banyak dah. Hak binasa daripada hak kekal dah. Inilah kebodohan yang jelas, yang terang daripada orang munafik dah. Mereka mengutamakan kehidupan dunia dah. Agak banyaklah sifat gini ni. Dah. Kalau orang tak ngaji agama sah dah. Dia akan utamakan kehidupan dunia dah. Sah dah. Hak menguntungkan dunia dia akan buat dah. Sebab itulah kadang-kadang lah kita orang agama pun kena betul niat juga dah. Tak, janganlah kita buat kerja agama ni semata-mata nak nampak habuai dunia dah. Niat biar betul dah. Biar akhirat matlamat kita dah. Dapat habuai tak dapat habuai ikut dia lah. Tapi hak utamanya akhirat tu kita nak niat pahala kita dah. Jadi kalau kita duk didik hati kita nak dapat habuai dunia saja, maka akhirnya kita lupa tak akhirat dan terikut-ikut dengan perangai orang munafik. Firman Allah dalam surah Mujadilah ayat 17, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dia tidak berguna, tidak akan dapat menolong mereka harta benda dan anak pinak mereka sedikit pun daripada azab Allah. Dan mereka lah penghuni neraka dah. Kekal mereka dalamnya selama-lama dah. Ini tu kata harta orang munafik, keluarga mereka tak boleh bantu mereka, tak boleh melepaskan mereka daripada azab Allah dah. Okey, itu yang pertama dah. Kebodohan orang munafik mengutamakan habuai dunia. Yang kedua, anna katsiran minhum indahu al-qana'ah bi anna din al-Islam huwa din al-haq wa anna ahkamahu kulluha khairun wa adlun. Walakin bisabab mujalasatihi lil kuffar wa biharuhu bi hadratil gharbi wal maddiyah aw bisabab mujalasatihi liman bahara bi hadratihim min al-munafiqin min ilmaniyin wa huddathiyin wa qaumiyin wa min sama'ihi li kalamihim wa syabahihim allati yusirunaha diddata alim syar'i khaliqihim waqa'a fi qalbihi bughdu hadzal din. Tengok, orang munafik tahu sangat. Dia tahu sangat Islam ni agama yang benar, hukum hakamnya semuanya kebaikan, keadilan dah. Tahu sangat dah. Tetapi oleh kerana mereka ni duduk sekali dengan orang kafir, kagum dengan tamadun barat dah, dan mereka duduk bersama-sama dengan orang yang kagum dengan kemajuan barat, yang di kalangan apa dia, sekular, golongan sekular, golongan orientalis, golongan apa dia, nasionalis, maka mereka terpengaruh dengan kata-kata, dengan idea-idea, dengan fikrah-fikrah, pemikiran-pemikiran, dan mereka selalu mendengar percakapan-percakapan golongan-golongan dunia lah, sekular ni, yang menyebabkan, yang membangkitkan rasa kebencian dalam hati mereka terhadap Islam. Dah. Ni. Mereka tahu dah Islam ni benar, tapi mereka bergaul dengan golongan-golongan macam ni yang menyebabkan akhirnya mereka benci terhadap Islam, terhadap agama mereka sendiri dah. Ni sifat bodoh orang munafik dah. Dah tahu dah Islam ni molek ke, apa gaul dengan orang-orang ni, jangan terpengaruh lah. Tolak asal dengar lah. Tak kena jauhi majlis dia orang ni.
Tapi oleh kerana mereka baca juga, bergaul juga, percaya juga, dengar juga, akhirnya mereka masuk dari kebencian hati mereka, kebencian terhadap Islam. Yang mana golongan-golongan ilmaniyin, golongan-golongan orientalis ni, mereka cuba untuk membangkitkan rasa kebencian terhadap syariat Islam. Dah. Maka lahirlah rasa benci dah. Wa asbaha yad'u ila taklil kufar. Dan akhirnya orang munafik sendiri mereka mengajak orang lain supaya mengikut dan meniru orang kafir dah. Dan menggunakan undang-undang mereka, perlembagaan mereka dah. Bahkan dia sendiri memerangi syariat Tuhannya dan memburuk-burukkan syariat Tuhannya dah. Ni jelas ni. Dak. Saya dua dak. Jadi tak ada orang yang benci terhadap undang-undang Islam, lembaga Islam dah, hukum Allah ni kecuali orang munafik dah. Dah. Tak sih juga bantah dah, tak setuju mana-mana dah. Kerana jadi tu sifat orang munafik tu. Dah. Dia tahu dah Islam ni benar dah, tapi lawan juga dah. Dia mula bukan lawan kerana kejahilan dak. Bukan kerana apa dak, tapi kerana apa? Tak sih kat Islam. Ada. Tengok molek lah. Siapa dia munafik dah. Okey, wa hadza muntaha safah dah. Inilah kemuncak kebodohan mereka dah. Kemuncak kebodohan mereka bila mereka membenci, memusuhi syariat Allah dah. Bila mereka berkagum terhadap kemajuan barat dah. Undang-undang barat dah. Iz kaifa ya'ibu wa yuharibu ma ya'lamu annahu al-haq. Macam mana boleh dia memburuk-burukkan, memerangi syariat yang tahu syariat ni benar. Dah. Dia satu kebodohan dah. Dia tahu dah benda ni benar, dia perangi juga, lawan juga dah. Inilah kebodohan yang nyata dah. Okey, yang ketiga, yang terakhir dah. Yang ketiganya, tala'ubu syaitan bihim hatta awqa'ahum fima huwa sabab li halakatihim dah. Wa azabihim fi azmani abadiyyati sarmadiyah. Yang ketiganya, kebodohan orang munafik juga ialah syaitan mempermain-mainkan mereka. Syaitan mempermain-mainkan mereka sehingga menjatuhkan mereka kepada sebab yang membinasakan, yang menyebabkan mereka mendapat azab yang selama-lamanya, yang kekal selama-lamanya. Syaitan kecek mereka syaitan pengaruhi mereka ni banyaklah syaitan, pengaruh syaitan ni sebab itulah ada satu buku Makaidu Syaitan Makaidu Syaitan jadi tulis oleh pengarang baru Syekh Wahid Abdul Salam Bali dia tulis dia Hisnul Muslim wa Makaidu Syaitan lah. Kita tajuk lebih kurang maksudnya macam mana orang Muslim nak pagar diri dia daripada tipu daya syaitan dia senaraikan serumus sekali tipu daya syaitan dia buku hak masyhur bukan tipu daya syaitan ni ialah Talbisu Iblis karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi tu masyhur sekali tapi hak buku hak mudah dibaca hak tulisan moden ni ialah buku inilah Syekh Wahid Abdul Salam Bali wallahu a'lam ada terjemahan dia mungkin ada lah. Dia senarai ke belaka tipu daya syaitan, macam mana syaitan ni boleh menipu daya seorang macam mana syaitan ni boleh mengganggu, boleh dia merasuk seorang tu melalui jalan-jalan dia banyak perkara waktu makan, waktu nak tidur, waktu masuk tandas, waktu nak melakukan ibadat waktu menuntut ilmu, waktu dalam rumah tangga disebut belaka berdasarkan ayat Quran dia hadis-hadis Rasulullah SAW dia macam mana cara untuk menghadapinya, untuk melawannya depan tu dia sebutlah semua ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi berkenaan dengan syaitan syaitan, jin semua sekali jadi sininya yang ketiganya ialah kebodohan orang munafik, mereka mudah dikecek, ditipu daya, dipermain-mainkan oleh syaitan firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 19 istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Syaitan telah menguasai ke atas diri mereka, ke atas fikiran mereka, ke atas perasaan emosi mereka perbuatan mereka semua sekali
sehingga syaitan ni berjaya melupakan mereka daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ni syaitan naknya. Syaitan ni nak supaya kita lupa daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dah. Yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an sabilillah wa anis salah fa hal antum muntahun. Tuhan sebut dalam ayat berkenaan dengan haramnya arak dan judi ni, innama yuridu syaitan an yuqi'a. Syaitan ni nak dengan judi dan arak ni nak supaya berlakunya permusuhan antara kamu dah. Wal baghdha' dan kebencian dah. Sebab tu orang judi kan ada balas sama dia, peci sama-sama dia dah. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah dah. Dan mereka juga nak menghalang kamu daripada mengingati Allah dan daripada sembahyang dah. Fa hal antum muntahun, adakah kamu nak berhenti dah? Jadi apa sahaja yang memalingkan kita daripada mengingati Allah, daripada sembahyang dah, yang menyebabkan kita ni berlaku permusuhan, kebencian, ni semua sekali ni tipu daya syaitan berlaku lah. Ni tipu daya syaitan berlaku, ni rancangan syaitan berlaku dah. Syaitan ni dia akan bertepuk tangan, akan gembira bila kita bermusuh-musuhan dah. Bila kita ni benci-membenci dah. Ini masalah juga dah. Mungkin kita boleh berzikir, mungkin kita boleh main sembahyang dah, tapi syaitan nak melaga-laga kita sama-sama Islam pula. Dah. Ni bahaya syaitan dah. Sebab tu kita kena kaji molek apa berlaku permusuhan, apa berlaku kebencian, sebab apa? Alasan apa dia dah. Kita akan jumpa syaitan lah punca dia dah. Tapi apa ikut syaitan tu apa dah? Tanya tengok apa dah. Kita selidiki molek dah. Jadi orang munafik mudah dipermain-mainkan oleh syaitan dah. Sebab mereka tak sedar tipu daya syaitan yang selalu merosakkan manusia, mengganggu manusia dah. Amal sekatu dulu dah. Panjang lagi ni. InsyaAllah kita sama ke datang. Ciri-ciri orang munafik 3 dah tersebut tadi. Yang pertama sekalinya iaitu mereka ni berat malah melakukan ibadat dan sedikit ketaatan yang mereka buat. Yang keduanya sifat penakut yang keterlaluan dan sifat bacul dan gelisah, terutamanya kerana mereka takut mereka diajak supaya infak dan jihad fisabilillah. Jadi mereka anggap semua kata-kata yang keras yang tu ayat hadis-hadis Nabi ni ditujukan kepada mereka. Yang ketiganya ialah sifat kebodohan yang terlaluan oleh orang munafik dah. Sama ada mereka ni mengutamakan habuan dunia yang sedikit daripada akhirat, ataupun mereka ni tahu Islam ni benar tapi mereka masih mendengar musuh-musuh dak, puak-puak apa orang talis sekularis dak, sehingga mereka ni akhirnya membenci terhadap syariat Islam sendiri dan mereka mengajak orang lain kepada membenci Islam dah. Dan yang ketiganya ialah mereka dipermain-mainkan, diperkotak-katikkan oleh syaitan dah. Itulah 3 ciri-ciri orang munafik. Kalau kita tahu 3 ni, kita cuba hindari dan beringatlah supaya kita juga tak termasuk di kalangan orang-orang yang mempunyai sifat-sifat munafik dah. Allah Ta'ala ala wa ala. Ada soalan ke? Ya, Allah. Dan aku berdiri dikatakan oleh ahli perbankan kerana yang masalah kan, jadi nak dibicarakan di sekolah di mana takluknya adakah takluk atau perbuatan yang tolak. Okey, bila dibentangkan enakmen jenayah dah, undang-undang hudud ni di Dun Terengganu, maka pihak KJL Terengganu sendiri menolaklah. Jadi adakah dia punya tindakan mereka ni termasuk tindakan orang munafik atau macam mana dah? Kita haraplah, wallahu a'lam lah, kita harap dah. Kita tak senang menghukum orang dah. Tapi ciri-ciri orang munafik tu adalah ciri-ciri munafik dah. Mungkinlah mereka ni tolak kerana kejahilan mereka ataupun kerana pengaruh-pengaruh lama-lama lah dah. Jadi sekarang ni
kita haraplah bila kerajaan pusat sendiri pun nampak nak menerima dah dan nak menawarkan kepada kerajaan Kelantan untuk nak melaksanakan undang-undang ni, nak bincang semua sekali. Kita harap kerajaan Terengganu pun ikut apa dia hak kerajaan pusat buat lah. Dah. Jadi mungkin hak mereka engkar, hak mereka lawan ni mungkin kan terikut-ikut perangai hak lepas dah dah. Jadi gitulah. Jadi sebenarnya membenci dan memusuhi peraturan undang-undang Islam ni, kalau hak sebenarnya tak boleh lah. Sifat orang munafik lah dah. Jadi mungkin kerana apa dia semangat kepartian lebih sangat, kerana musuh politik ni, maka mereka siapa undang-undang Islam pun mereka ketepikan juga. Mereka anggap ni hudud hapah buat dah. Bukan Islam buat dah. Jadi kita harap-harapnya lah bila berlaku macam ni sehari dua ni, bila kerajaan Brunei, Sultan Brunei buat hudud, kerajaan Malaysia pun apa nak bincang dengan kerajaan Kelantan. Jadi kita harap-haraplah kerajaan di Terengganu pun juga lembut hati, dia boleh tarik balik nyataan mereka, dia boleh terima balik lah. Dah. Kalau kerajaan pusat pun terima, dia nak tolak macam mana dah? Tak boleh lah, dia ikut orang atas juga dah. Jadi kalau orang tu tahu benda ni benar, dia tolak terasa Islam kerana musuh Islam, memang tak betul lah. Memang ciri-ciri orang munafik lah. Tapi kerana kebencian dia kerana sebab-sebab lain tu, tu kita harap-harap Tuhan bagi hidayah kepada mereka dan Tuhan buka hati mereka lah. Wallahu a'lam. Allah ni timur orang lain dah pula ni. Dah. Timur orang lain dah pula nak bangkai, nak tolak hukum Islam ni pula. Takut pula dah. Jadi tak apalah, kijak kita sekarang ni dah memberi penerangan dah. Memberi penerangan, memberi penjelasan. Dia bukan nak hukum orang dah. Mungkin orang yang tolak tu mungkin tak faham lagi lah. Tak faham lagi. Dah. Tak buka lagi otak dia dah. Jadi kita harapkan kita beri penjelasan kepada mereka dan bagi peringatan kepada mereka dah. Sekarang tu dah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.